Program pravokasional selama 5 tahun bagi pelajar berkeperluan khas di beberapa sekolah menengah kerajaan dihasrat membolehkan para pelajar mendapat kemahiran hidup berdikari seperti kemahiran sosial dan komunikasi, pengurusan diri dan asas vokasional. Usaha ini adalah selaras dengan Wawasan Brunei 2035 dalam melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, serta menyokong visi dan misi Kementerian Pendidikan dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti dan holistik untuk kehidupan pelajar yang bermanfaat. Mini Karnival Perikanan yang berlangsung baru-baru ini di Kompleks Pendaratan Ikan Muara merupakan satu inisiatif bagi membantu meningkatkan keupayaan pengusaha tempatan dalam menyumbangkan penghasilan dalam pasaran tempatan dan luar negeri. Dianjurkan oleh Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan anjuran bersama MIFL Sendirian Berhad, Karnival mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Boleh mencerminkan para peniaga usaha-usaha mereka dengan gigih keras mereka, macam mana diorang membuat aquaculture penjagaan ikan, kualiti mereka dan juga how fresh ia telah dijual di Mini Carnival ini. Untuk mengekspos lagi produk processing di bahagian industri perikanan yang diproses oleh orang-orang lokal kita ni lah. Jualan pop-up bertemakan tradisi Melayu Kitani, anjuran Kampus Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Sultan Bolkiah menyediakan platform kepada perniagaan kecil tempatan dan usahawan pelajar bagi mengetengahkan budaya dan kraf tradisional Brunei. Diadakan selama 3 hari, aktiviti ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperkukuhkan kemahiran pelajar dalam pengurusan keusahawanan. Kami berjaya berkolaborasi bersama vendor luar dan juga kerjasama di antara guru-guru dan rakan-rakan. Kami harap kami boleh menjadi individu yang boleh berpengetahuan luaslah dan juga pandai berkomunikasi bersama orang luar lah. Binti Jim ditubuhkan dengan matlamat menyediakan ruang kecergasan yang selamat, mesra wanita dan inklusif di Brunei Darussalam. Terletak di setiap kenangan 2 Q-Lam, Binti Jim bukan hanya sekadar sebuah gym. Ia adalah komuniti sokongan yang memahami cabaran wanita dan menyediakan ruang yang selamat dan positif untuk mereka berkembang, membina keyakinan dan menyokong satu sama lain. Privasi menjadi keutamaan terutamanya bagi wanita yang memilih berpakaian sopan atas pegangan agama atau dasar budaya agar mereka dapat berlatih dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Di Binti Jim, kami menginspirasikan wanita untuk bangkit menjadi lebih kuat, sihat dan yakin demi menjalani hidup yang diberkati dan diredai Allah. Keunikan Binti Jim terletak pada pendekatan yang direka khas untuk wanita dengan jurulatih wanita, suasana privasi yang lebih selesa serta program yang disesuaikan mengikut keperluan individu masing-masing. Bayaran masuk untuk sehari adalah RM4, manakala untuk sebulan adalah RM55 dan bagi penonton adalah RM45 sebulan. Antara program gaya hidup sihat yang ditawarkan termasuk senaman untuk penurunan berat badan, body toning, strength training serta bimbingan untuk membiasakan diri dengan penggunaan mesin gym terutamanya bagi mereka yang baru bermula. Seperti syarikat-syarikat lain, Binti Jim juga menghadapi cabaran dalam mencari lokasi. Cabaran terbesar adalah mengubah persepsi masyarakat bahawa kecergasan wanita bukan hanya sekadar trend tetapi satu keperluan. Kami juga perlu mendidik orang ramai bahawa kecergasan boleh selari dengan nilai budaya dan agama.
Seluruh pasukan binti Jim terdiri daripada 100% warga tempatan termasuk jurulatih wanita yang berpengalaman, pertauliah serta 3 kaki tangan sokongan sebagai penyambut tetamu Jim. Untuk keselesaan pengguna, binti Jim juga menyediakan ruang surau untuk solat, kemudahan mandi dan tandas. Selain membuka lebih banyak cawangan, kami mahu menawarkan latihan profesional kepada jurulatih wanita tempatan. Kemudian kami juga mahu memperluas kerjasama dengan NGO dan sekolah serta menyediakan program khas untuk ibu-ibu wanita berkerjaya dan warga emas. Thailand dan Indonesia berikrar untuk mengukuhkan hubungan dua hala yang strategik, menumpukan ke atas kerjasama dalam pertahanan perdagangan, pelaburan, tenaga, keselamatan makanan dan kesihatan awam. Kenyataan itu dikongsikan semasa lawatan rasmi pertama Presiden Indonesia ke Thailand. Sebelum mengeluarkan kenyataan bersama, Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Puan Pengto Tan Sri Nawat menyaksikan upacara penghormatan, mengadakan mesyuarat dua hala dan menyaksikan penandatanganan memorandum persefahaman dalam sektor kesihatan. Kedua belah pihak juga bersetuju untuk meningkatkan kolaborasi dalam memerangi pengganasan, keselamatan siber dan latihan tentera bersama. Menangani isu-isu ini dengan baik. Kami mendorong gencatan senjata segera. Forum Kerjasama Inovasi dan Teknologi Tinggi Vietnam-Austria yang berlangsung di Vienna, Austria menyediakan platform bagi para pakar dan perusahaan dari Vietnam dan Austria untuk bertukar-tukar pengetahuan, mengongsikan kepakaran dan bekerjasama dalam teknologi, inovasi dan transformasi digital. Diadakan buat julung kalinya, forum turut mengongsikan kecanggihan teknologi dan kepakaran dalam industri tradisional seperti mekanik, automotif dan elektronik. Sebagai pusat teknologi di samping Jerman dan Switzerland, Austria merupakan rakan utama yang menawarkan perusahaan Vietnam pintu masuk kepada rantaian bekalan global. Đại học, các viện nghiên cứu tăng cường safeguarding digital. Perdana Menteri Vietnam dan anak lelaki Presiden Amerika Syarikat Eric Trump mengadakan majlis pecah tanah bagi pembangunan kediaman mewah bernilai $1.5 bilion bagi 3 padang golf dengan 18 lubang di luar Hanoi. Perniagaan keluarga Presiden Amerika Syarikat dan rakan kongsinya menerima kelulusan untuk projek itu minggu lalu daripada pihak berkuasa Vietnam yang sedang berunding secara berasingan mengenai tarif dengan Washington. Perdana Menteri Vietnam Tuan Pham Minh Chinh berkata, lawatan Eric Trump memberi motivasi untuk mempercepatkan projek berkenaan dan menggesa pihak berkuasa setempat untuk memberikan sokongan maksimum serta memudahkan pelaksanaan projek pusat peranginan seluas 990 hektar dalam jangka masa yang dirancang menjelang akhir tahun 2027. Eric Trump juga dijadual untuk bertemu pegawai Ho Chi Minh City untuk meneroka pelan bangunan pencakar langit. Vietnam sebelum ini berdepan kadar tarif Amerika Syarikat tertinggi sebanyak 46%, namun ia telah ditangguhkan selama 90 hari. China bersedia untuk meningkatkan komunikasi bersama Belanda dan memperdalamkan kerjasama bagi membantu menyumbang kepada pembangunan hubungan China Kesatuan Eropah EU serta pemulihan ekonomi dunia. Menteri Luar China Wang Yi mengongsikan demikian semasa rundingannya bersama rakan sejawatannya dari Belanda. Menteri Luar Belanda Casper Velkamp tiba di Beijing bagi lawatan 2 harinya di China. Velkamp berkata EU dan Belanda berhasrat untuk bekerjasama dengan China menangani cabaran global. Menurut media rasmi China, Kementerian Luar China berkata Beijing menantikan untuk menggunakan lawatan itu sebagai peluang untuk menyuntik momentum baru ke dalam perkembangan hubungan China-EU. Bilateral contacts between our two countries. Addressed by Dr. Adhanom. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata penduduk di sekurang-kurangnya 70 negara tidak dapat meneruskan rawatan akibat pemotongan dana global.
Tuan Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan kepada anggota WHO pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-78 di Geneva, pesakit terpaksa melepaskan rawatan, kemudahan kesihatan telah ditutup, petugas kesihatan telah kehilangan pekerjaan mereka dan orang ramai menghadapi peningkatan perbelanjaan kesihatan dari poket sendiri. WHO kini menghadapi kekurangan $600 juta dalam bajet tahunan dan pemotongan sebanyak 21% dalam tempoh 2 tahun akan datang. Ratusan pegawai WHO menyertai penderma dan diplomat di Geneva untuk membincangkan cara mengatasi krisis dari wabak cacar monyet hingga kolera tanpa penyokong utama mereka, Amerika Syarikat. Ketika Amerika Syarikat bersedia untuk keluar dari pertubuhan itu, China dijangka menjadi penyumbang terbesar bagi yuran negeri, salah satu aliran utama pendanaan WHO di samping sumbangan. Britain bersetuju memperkukuh semula hubungan pertahanan dan perdagangan dengan Kesatuan Eropah EU yang dicapai buat pertama kalinya sejak Brexit dan selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membatalkan perintah global yang memaksa kedua-dua pihak beralih arah. Hampir 9 tahun selepas undian untuk meninggalkan blok EU, Britain bersetuju bagi mempererat hubungan pertahanan bersama. Kedua-dua pihak juga bersetuju bagi memudahkan penghantaran rantai makanan dan pengembara serta menandatangani beberapa perjanjian baharu. Perdana Menteri Britain Keir Starmer antaranya menyokong untuk kekal dalam EU dalam referendum Brexit dan menawarkan faedah ketara kepada rakyat Britain seperti penggunaan e-cat yang lebih pantas di lapangan terbang EU. Ia adalah perjanjian ketiga yang dicapai Britain bulan ini selepas perjanjian dengan India dan Amerika Syarikat. Meskipun ia tidak membawa kepada rangsangan ekonomi serta-merta, perjanjian yang dicapai dijangka boleh menaikkan sentimen korporat dengan menarik pelaburan asing. We are stronger than we act together. China dan Kesatuan Eropah EU berpegang teguh dengan peraturan sistem perdagangan antarabangsa yang adil. Kenyataan itu dikongsikan berikutan meningkatnya ketidaktentuan ekonomi global. Berucap semasa dialog ekonomi dan kewangan peringkat tinggi China Perancis ke-10 Dekan Pusat Etika Perniagaan Antarabangsa di Universiti Perniagaan dan Ekonomi Antarabangsa mengongsikan China dan EU berusaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Amerika Syarikat apabila dasar tarif baharu Donald Trump menggugat rantaian bekalan global dengan ketara dan menjejaskan norma perdagangan pelbagai hala. Penghantaran kontena ke Pelabuhan Los Angeles, salah satu pelabuhan terbesar dan paling sibuk di Amerika Syarikat, mengalami kemerosotan sebanyak 30% pada awal Mei yang disebabkan oleh dasar perdagangan baharu Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Trump. Media setempat melaporkan ia juga didorong oleh pengenaan tarif antarabangsa ke atas beberapa barang dan perkhidmatan dari Amerika Syarikat, terutamanya produk pertanian. Jumlah perolehan pengangkutan udara China mengekalkan pertumbuhan 2 angka pada April dengan laluan antarabangsa menunjukkan prestasi yang sangat kukuh. Data tersebut diperoleh daripada Pentadbiran Penerbangan Awam China CAAC. Sektor penerbangan awam mencatatkan jumlah perolehan pengangkutan sebanyak 12.93 bilion tan kilometer bagi bulan itu, meningkat 13.7% tahun ke tahun. Daripada jumlah ini, laluan domestik menyumbang 8 bilion tan kilometer, menandakan peningkatan 7.2%, manakala laluan antarabangsa menyumbang 4.93 bilion tan kilometer, mewakili pertumbuhan kukuh tahun ke tahun sebanyak 26%. Dari segi pengangkutan penumpang, permintaan perjalanan mendorong pertumbuhan yang stabil dalam jumlah penumpang domestik dengan kadar pertumbuhan meningkat sebanyak 4.9% daripada suku pertama. Dari segi pengangkutan barang pula, kargo udara domestik merekodkan kadar pertumbuhan yang memberangsangkan pada bulan April, meningkat sebanyak 4.5% berbanding suku pertama.
Forum China dan Komuniti Amerika Latin dan Negara-Negara Caribbean CELSC memberi semangat baharu kepada pembangunan global dan pemodenan manusia. Presiden Colombia Tuan Gustavo Petro dalam ucap tamanya semasa perasmian mesyuarat peringkat menteri keempat menekankan kepentingan forum berkenaan sebagai wadah membentuk multilateralisme. Diadakan di Beijing, mesyuarat memperkukuh lagi kerjasama dalam pembangunan global. Que ya hay un recuerdo en el pasado de eso. Y lo ganaron. Harga beras di Jepun dilapor meningkat selama lebih 10 minggu setakat Isnin lalu, iaitu hampir 2 kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Situasi itu memaksa kebanyakan rakyat mencari alternatif lain atau mengurangkan pengambilan nasi dalam menu harian. Purata harga runcit beras di Jepun mencecah 4,268 yen bagi setiap 5 kilogram. Kementerian Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Jepun menyatakan berbanding tempoh yang sama tahun lepas, harga beras kekal hampir 2 kali lebih tinggi. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk mengurangkan kenaikan harga, pihak kerajaan telah mula mengeluarkan beras reservnya ke pasaran sejak Mac. Walaupun kerajaan Jepun merancang untuk mengeluarkan 100,000 tan sebulan antara Mei dan Julai, tinjauan masih tidak pasti sama ada langkah tersebut akan membawa kepada penurunan harga runcit. そこまでちょっと頻繁には買わないんですけど、お米は。ただまあ、We're announcing something very special. Nvidia bercadang akan menjual teknologi untuk mempercepatkan komunikasi chip ke chip yang diperlukan untuk membuat alat AI. Syarikat itu melancarkan versi baru teknologi ini yang dipanggil NVLink Fusion dan akan menjualnya kepada mereka chip lain untuk membantu membina sistem AI dengan berbilang chip yang dipautkan bersama. NVLink Nvidia digunakan untuk menukar sejumlah besar data antara pelbagai chip. Langkah ini akan terus mengekalkan syarikat itu di tengah-tengah kegilaan teknologi AI yang telah berkembang pesat sejak pelancaran ChatGPT pada 2022. Bercakap menjelang pameran teknologi Computex, Ketua Pegawai Eksekutifnya Jensen Huang turut mengumumkan rancangan untuk membina ibu pejabat Taiwan di Taipei. Sementara itu, Presiden Donald Trump telah mengancam tarif untuk menekan syarikat teknologi untuk meningkatkan pengeluaran di Amerika Syarikat.